Jangan dikelirukan dengan nama Salma Ismail, iaitu biduanita negara Puan Sri Datin Ahmad Salmah Ismail atau lebih dikenali sebagai Saloma, yang lahir pada 22 Januari 1935 dan meninggal dunia pada tahun 25 April 1983. Beliau merupakan seorang penyanyi dan pelakon wanita Singapura dan Malaysia yang popular sekitar tahun 1950-an sehingga awal 1980-an. Saloma dilahirkan di Pasir Panjang, Singapura. Beliau merupakan adik kepada seniwati Mariam Ismail yang lebih dikenali sebagai Mariani. Selain itu, beliau juga ialah kakak sebapa kepada penyanyi dan pelakon Aminah Ismail yang lebih dikenali sebagai Mimi Loma. Saloma merupakan isteri ketiga kepada pengarah, penerbit, pelakon filem, komposer dan penerbit Tan Sri Datuk P. Ramlee. Di awal permulaan kejayanya, Saloma terkenal melalui nyanyian menerusi filem-filem yang diterbitkan pada tahun 50-an. Filem pertama lakonannya ialah Azimat 1958, diikuti oleh filem Kaki Kuda 1958. Sejak itu, Saloma mula berlakon dalam pelbagai filem, antaranya ialah Seniman Bujang Lapok 1961, Ragam P. Ramlee 1964 dan Ahmad Albab 1968. Saloma telah dianugerahkan gelaran Biduanita Pertama Negara pada tahun 1978 dan gelaran Puan Sri pada tahun 1990 setelah kematiannya kerana suaminya, P. Ramlee turut menerima anugerah yang sama. Gelaran itu menunjukkan status beliau sebagai isteri kepada seorang Tan Sri. Saloma telah menerima beberapa anugerah dan darjah kebesaran seperti berikut. Malaysia, Ahli Mangkunegara AMN 1975. Kesatria Mangkunegara KMN 1990 secara anumerta. Anugerah Pencapaian Malaysia, Biduanita Negara 1978 penerima pertama. Penggunaan nama pada bangunan atau binaan. Jalan Saloma, sebuah jalan kecil bersebelahan Menara Public Bank Kuala Lumpur dan Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang. Pintasan Saloma, sebuah jejantas menghubungkan Kampung Baru melalui Lorong Raja Muda Musa 3 dengan KLCC melalui Jalan Saloma. Sejak kecil, Saloma amat meminati dunia nyanyian. Semenjak zaman kanak-kanak lagi, pada peringkat permulaan, beliau sering meluahkan hasratnya untuk menjadi seorang penyanyi kepada kakaknya, Mariani. Pada usia seawal 5 tahun, Saloma sudah mula menyanyi dengan kugiran jalanan tempatan di kawasan tempat tinggalnya. Sejak itu, keinginan beliau untuk menjadi seorang penyanyi semakin menebal. Selepas perceraian ibu bapanya, Saloma dan kakaknya Mariani mengikut bapa mereka pulang ke kampung halaman bapa beliau di Tanjung Karang, Selangor, Tanah Melayu kini Malaysia, dan tinggal bersama ibu tiri mereka. Mung Yusof adalah seorang pemuzik untuk sebuah kumpulan keroncong tempatan yang dikenali dengan nama The Singapore Boys. Kemudiannya mendapat kontrak untuk membuat persembahan di kelab yang dipanggil The New World Cabaret. Kerana Saloma sering meluahkan hasratnya mahu menjadi penyanyi, akhirnya pada suatu malam, bapa tirinya telah membawa beliau ke kelab malam atau kabaret dan seterusnya memperkenalkannya kepada penonton. Beliau kemudian diminta untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Seven Lonely Days, nyanyian asal Georgia Gibbs. Tidak disangka teknik nyanyian dan suara beliau telah mengagumkan penonton di sana. Saloma seterusnya diminta menyanyi beberapa buah lagu lain. Di sinilah kejayaan nyanyian beliau bermula, dalam usia beliau yang hanya 13 tahun ketika itu. Suara Saloma mula keluar di radio tempatan buat kali pertama, secara tidak sengaja, apabila bapa tirinya membawa beliau untuk melihat orkestra membuat persembahan untuk siaran di Radio Malaya. Semenjak daripada peristiwa tersebut, beliau menerima banyak tawaran dari orkestra seluruh Singapura untuk menjadi penyanyi utama mereka. Semasa awal 1950-an, kejayaan impiannya untuk menjadi seorang penyanyi tidak pergi dengan cara yang dia mahu. Sebaliknya, beliau memulakan kejayaannya sebagai seorang pelakon filem yang ditawarkan oleh Nusantara Film. Filem pertama beliau bertajuk Pelangi. Dalam tempoh itu, dia telah berlakon dalam 2 filem lain, iaitu Perkahwinan Rahsia dan Norma. Pada Januari 1952, beliau ditawarkan peranan kecil sebagai penyanyi kelab dalam filem yang dipanggil Cinta Murni.
dengan Nusantara Film yang diarahkan oleh Aman Ramli atau lebih dikenali sebagai Atompa. Pada masa itu, ia adalah filem keempat beliau. Pada April 1952, beberapa bulan selepas keluaran filem Cinta Murni, peminat filem Melayu yang terkejut dengan berita yang mengumumkan perkahwinannya dengan Aman Ramli. Pada masa itu, Aman Ramli adalah seorang pengarah terkenal dan pelawak ketika dia hanya mula dikenali dengan filem Norma itu. Perkahwinan mereka bertahan selama 5 bulan dan mereka bercerai pada September 1952 apabila Saloma mengandung anak mereka. Menurut kakaknya, Mariam, Saloma telah dibawa balik ke rumah mereka di Mount Emily untuk tinggal dengan ibu mereka. Selepas filem terakhir beliau dengan Nusantara Film Company, iaitu filem Sesal Tak Sudah, Saloma segera menamatkan kontraknya dengan syarikat tersebut. Alasan yang diberikan adalah bahawa beliau memerlukan rehat kerana kehamilannya dan keengganan beliau untuk bekerjasama dengan bekas suaminya lagi. Pada akhir tahun 1952 sehingga 1953, Saloma menamatkan kontrak pada tahun 1955. Saloma telah ditawarkan peranan lakonan dalam filem oleh Studio Jalan Ampas yang diterimanya. Filem pertama beliau dengan Studio Jalan Ampas, Empat Isteri. Ini adalah filem terakhir yang diarahkan oleh B.S. Rajhans. Filem ini turut dibintangi Daing Harris, Nur Madiah, Latifah Omar dan kakak Salma, Mariam Mariani. Pada tahun ini, Saloma juga merakamkan beberapa lagu termasuk Burung Pungguk. Pada Februari 1956, beliau telah ditawarkan untuk menggantikan pelakon Siput Sarawak dalam filem Adikku. Terdapat khabar angin berkata Siput Sarawak telah berhenti selepas kebanyakan adegan filem yang dirakam semuanya bujan keinginannya. Kejayaannya sebagai Saloma sebagai seorang penghibur selepas pulang dari perjalanan beliau ke Sarawak dan Brunei pada 23 Julai 1954, Saloma telah ditawarkan oleh PER untuk merakam suaranya. Pada tahun 1958, beliau bersama pengasas Shaw Brothers, Ran Shaw berlepas ke Manila, Filipina bagi menghadiri Pesta Filem ASEAN yang diadakan pada April. Filem lakonannya, The Seal of Solomon ialah salah satu daripada filem yang dihantar oleh Shaw Brothers untuk dipertandingkan di festival itu. Beliau membawa pulang trofi anugerah Golden Harvest. Pada 28 September 1959, beliau kembali ke Singapura setelah tamat menyanyi di sebuah kelab malam di Australia. Di Australia, beliau menyanyi di beberapa kelab malam seperti Oriental Hotel, Melbourne dan disiarkan di televisyen di sana. Seterusnya beliau menandatangani kontrak menyanyi di kelab malam Tanglin, Golden Venus. Beliau berhasrat menyanyi di Amerika Syarikat dan Eropah. Beliau pernah menyanyi di Ocean Park Hotel dan Percy Proctors. Saloma menerima tawaran menyanyi di Calcutta, India, namun menolaknya secara baik. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan sebab beliau menolak tawaran itu. 1967 dan 1968 merupakan tahun paling sibuk untuk Saloma apabila beliau membuat penampilan khas dalam beberapa filem, antaranya ialah Keluarga 69 dan Anak Bapa. Beliau juga melakonkan watak Mastura dalam filem Ahmad Albab bersama kakaknya, Mariani. Saloma juga membuat filem terakhir lakonan beliau ialah Bila Hati Telah Retak, 1983, terbitan filem negara Malaysia FNM, dan dalam filem Dari Rushdie 1970 dan Putus Sudah Kasih Sayang, 1971. Filem terakhir lakonan beliau ialah Bila Hati Telah Retak, 1983, terbitan filem negara Malaysia FNM, yang mana beliau membuat penampilan khas dan ia dikeluarkan sebelum kematiannya. Semasa zaman kegemilangannya, Saloma juga dikenali sebagai Marilyn Monroe Asia kerana kebolehannya menarik sanjungan lelaki seperti pelakon Hollywood, Marilyn Monroe. Saloma telah berkahwin sebanyak 3 kali semasa hayatnya. Perkahwinan pertama beliau ialah pada 1952 bersama pelakon A.R. Tompa. Namun perkahwinan mereka tidak bertahan lama dan bercerai. Hasil perkongsian hidup Saloma dan R. Tompa, mereka dikurniakan seorang anak lelaki dan anak tunggal, iaitu Armali Aman Ramli. Selepas bercerai dengan R. Tompa, Saloma berkahwin buat kali kedua, kali ini bersama Kaswan Yusak pada 1957.
Saloma dan Kaswan mula berkenalan dalam satu kelas petang di sekolah Inggeris Tanglin. Perkahwinan mereka juga tidak kekal lama dan bercerai. Hasil perkahwinan itu mereka tidak dikurniakan anak. Kemudian Saloma telah bertunang dengan seorang pemuda berasal dari Scotland, Kenneth Bacanan pada tahun 1956, bekerja di bahagian pengiklanan di Singapura dan kerap kali berkunjung ke kelab malam di mana Saloma menyanyi. Kenneth begitu terpikat dengan persembahan Saloma sehingga mereka mula menjadi rapat, lalu membuat keputusan untuk bertunang. Tetapi sayangnya, pertunangan itu hanya bertahan selama 1 tahun sahaja. Tetapi beberapa tahun selepas itu, Kenneth dijemput oleh pihak Shaw Brothers untuk menjadi hero dalam filem Longhouse atau Rumah Panjang arahan Fanny Majumdar. Filem dalam tatawarna Eastman Color telah membuat syuting 100% di Bumi Sarawak. Dan filem itu di antara filem yang telah pupus. Ada juga mengatakan info baru dari filem Showtime 1958 kalau tak silap, waktu itu P. Ramlee pun ala-ala terpikat dengan Saloma. Namun sahabatnya P. Ramlee memberi nasihat pasal Saloma, tunangan orang putih pada ketika itu. Namun ini juga hanya andaian. Dikabarkan Saloma juga pernah bertunang dengan seniman Mustafa Ma'aruf, tetapi tak lama sebulan sahaja dan kemudian putus. Namun itu hanya khabar angin belaka. Namun terdapat pelbagai spekulasi mengenai status Saloma seperti ini. Sebelum berkahwin dengan P. Ramlee, Saloma dikatakan masih isteri Atompa. Katanya dulu-dulu kahwin senang. Atompa lepaskan Saloma untuk berkahwin dengan P. Ramlee. Beliau kemudian berkahwin dengan P. Ramlee pada 21 November 1961. Pasangan ini melangsungkan perkahwinan mereka di sebuah rumah milik rakan karib mereka di Jalan Tembeling. Saloma dan P. Ramlee mula berkenalan pada 1948 ketika masing-masing mula bertapak dalam industri seni. Perkahwinan mereka bertahan selama 14 tahun sehingga P. Ramlee meninggal dunia pada 29 Mei 1973 akibat serangan jantung pada usia 44 tahun. Maknanya, biduanita Saloma pernah berkahwin 3 kali dan bertunang 3 kali sebelum berkahwin dengan P. Ramlee. Selepas mereka berkahwin, mereka mempunyai anak namun hanya anak angkat sahaja. Aman Ramlee Jaafar, anak Saloma dengan Atompa. Kaswan bin Yusa, anak angkat. Nasir P. Ramlee, anak tiri. Safarina bin Mum atau Dian P. Ramlee, anak angkat. Zakiah bin Ahmad Rejab, anak angkat. Sabaruddin bin Ramlee, anak angkat selepas kematian suaminya, P. Ramlee pada Mei 1973. Saloma diselubungi dengan kesedihan dan kemurungan yang menjejaskan kesihatannya. Ini menyebabkan beliau mengalami beberapa penyakit yang menyebabkan beliau kelihatan kurus dan tak bermaya. Beliau dimasukkan ke Hospital Asunta, Petaling Jaya, Selangor sebelum disahkan meninggal dunia pada 25 April 1983 di usia 48 akibat kegagalan hati yang berkaitan dengan penyakit kuning. Beliau telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur, antara kubur bekas suaminya Aman Ramlee dan suaminya P. Ramlee.